Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini kita akan belajar tingkatan 5, bab 8, pembangunan dan perpaduan untuk kesejahteraan. Di bawah tajuk kecilnya, rukun negara. Sebelum cikgu mengajar, cikgu nak minta guru-guru dan pelajar-pelajar untuk subscribe video cikgu ni agar cikgu boleh menambah lagi tajuk-tajuk yang lain. Okey, kita tengok latar belakang rukun negara. Rukun negara diperkenalkan kesan daripada peristiwa rusuhan kaum pada 13 Mei 1969. Bila rusuhan kaum berlaku? 13 Mei 1969. Peristiwa itu mengancam keselamatan negara. Pentadbiran negara diambil alih oleh Mageran, iaitu Majlis Gerakan Negara. Siapa yang mentadbir negara pada 13 Mei 1969 tu adalah Mageran. Mageran yang mentadbir negara. Kemudian Mageran menubuhkan Majlis Perundingan Negara. Majlis Perundingan Negara membincangkan isu berkaitan dengan perpaduan negara. Kemudiannya pembentukan ideologi negara iaitu rukun negara. Dan rukun negara diisytiharkan pada 31 Ogos 1970. Hari dengan bulan sama macam tarikh Tanah Melayu Merdeka. Tanah Melayu Merdeka bila? 31 Ogos 1957. Rukun negara diisytiharkan bila? 31 Ogos juga. Tahun 1970. Okey, cikgu ulang balik nak. Latar belakang rukun negara. Rukun negara diwujudkan kesan daripada peristiwa rusuhan kaum yang berlaku bila? 13 Mei 1969. Peristiwa tersebut mengancam keselamatan negara. Pada waktu itu yang mengambil alih pentadbiran negara siapa dia? Mageran. Kemudiannya Mageran mewujudkan Majlis Perundingan Negara. Apa tujuannya? Tujuannya untuk mengadakan perbincangan berkaitan dengan perpaduan negara. Hasilnya wujud ideologi negara dipanggil sebagai rukun negara. Hasil daripada perbincangan Majlis Perundingan Negara yang berkaitan dengan perpaduan kaum tersebut, wujudnya ideologi dipanggil sebagai rukun negara. Rukun negara diisytiharkan pada 31 Ogos 1970. Apa beza dengan tarikh kita merdeka? Kita merdeka 31 Ogos juga. 1957. Tu merdeka. Kalau rukun negara diisytiharkan bila? 31 Ogos 1970. Okey, tengok. Matlamat rukun negara. Semua sekali ada 6 matlamat. Yang pertama, perpaduan diperkukuhkan. Yang kedua, mewujudkan masyarakat yang bersikap liberal terhadap budaya yang pelbagai. Yang ketiga, mewujudkan masyarakat yang adil. Yang keempat, mewujudkan masyarakat yang demokratik. Yang kelima, masyarakat yang menggunakan sains dan teknologi. Dan yang terakhir, mewujudkan masyarakat yang progresif. Jadi semua ada berapa matlamat rukun negara? Ada 6 matlamat. Dia punya formula, baju limah ada di sayap pasaraya. Baju limah ada di mana? Ada di sayap pasaraya. Limah ni dia suka beli baju baru. Kemudian baju lama dia tinggal di mana? Lepas dapat baju baru, dia tinggal di sayap pasaraya. Okey, tengok penerangan formula. Baju merujuk pada perpaduan. Perpaduan berasal daripada perkataan padu. Padu cikgu ubah jadi perkataan baju. Persamaan pada huruf A dengan U. Baju, padu. Yang kedua, limah merujuk pada liberal. Persamaan pada huruf LI di depan. Limah, liberal. Ada merujuk pada adil. Persamaan pada huruf AD di depan. Ada, adil. D merujuk pada demokratik. Persamaan pada huruf D di depan. D, demokratik. Sayap merujuk pada sains. Persamaan pada huruf SA di depan. Sayap, sains. Dan pasaraya merujuk pada progresif. Persamaan pada huruf P di depan. Pasaraya, progresif. Jadi apa formula matlamat rukun negara? Baju limah ada di sayap pasaraya. Okey, kita tengok prinsip rukun negara. Prinsip rukun negara semua sekali ada 5 aja prinsip.
Yang pertama, kepercayaan kepada Tuhan. Yang kedua, kesetiaan kepada raja dan negara. Yang ketiga, keluhuran perlembagaan. Yang keempat, kedaulatan undang-undang. Dan yang kelima, kesopanan dan kesusilaan. Setiap pelajar yang menjadi warga negara Malaysia semua sekali wajib kena mengetahui tentang 5 prinsip rukun negara. Setiap hari di perhimpunan kita wajib untuk ikrar prinsip rukun negara. Ingat lagi tak? Ikrar prinsip rukun negara. Okey, kita sama-sama buat. Angkat tangan. Up. Yang pertama, kepercayaan kepada Tuhan. Yang kedua, kesetiaan kepada raja dan negara. Yang ketiga, keluhuran perlembagaan. Yang keempat, kedaulatan undang-undang. Dan yang kelima, kesopanan dan kesusilaan. Up. Okey, kita lihat satu persatu uraian untuk prinsip rukun negara. Tengok yang pertama dulu. Apa prinsip yang pertama? Kepercayaan kepada Tuhan. Okey, tengok dia punya penerangan. Rakyat yang beragama mudah untuk diurus. Betul tak? Rakyat yang beragama ni mudah diurus. Betul tak? Ya, sangat betul. Tengok negara-negara yang di sebelah Asia Tenggara ni dalam menghadapi COVID-19. Mudah untuk diurus. Pasal apa negara di Asia Tenggara mudah diurus? Sebab negara di Asia Tenggara ni sangat berpegang teguh kepada kepercayaan kepada Tuhan. Orang yang berpegang teguh kepada kepercayaan kepada Tuhan, dia senang untuk diurus. Manakala negara di barat seperti Amerika, United Kingdom, Sepanyol, semua negara tu susah diurus. Pasal apa susah diurus? Sebab mereka tiada kepercayaan kepada Tuhan. Kebanyakan mereka agama etis lah dan sebagainya. Orang yang tidak mempunyai kepercayaan kepada Tuhan ni amat sukar untuk diurus. Sebab itulah kes COVID-19 di sebelah Eropah sana telah mencecah hampir 4 juta orang positif. Tetapi di sebelah Asia Tenggara, terutama sekali di Malaysia, kes COVID-19 alhamdulillah semakin berkurangan. Kerana apa? Kerana kita berpegang kepada kepercayaan kepada Tuhan. Bila kita percaya kepada Tuhan, maka rakyat Malaysia ni mudah untuk diurus. Ini menjadikan warga negara yang baik dan bertanggungjawab. Kita semua warga negara Malaysia sangat baik dan kita bertanggungjawab terhadap apa yang berlaku di Malaysia. Contohnya COVID-19 ni, kerajaan suruh kita semua duduk di rumah untuk menghapuskan penularan COVID-19. Jadi kita semua bertanggungjawab untuk memerangi COVID-19 ni dengan berada di rumah. Jadi kita akan menjadi manusia yang baik dan bertanggungjawab. Dalam Perlembagaan Malaysia menetapkan agama Islam sebagai agama rasmi dan agama lain bebas diamalkan. Jadi bila disebut kepercayaan kepada Tuhan ni, ingatlah, bila orang yang percaya pada Tuhan ni, orang tu mudah untuk diurus. Kerana apa? Kerana dia mempunyai sikap yang baik dan bertanggungjawab. Okey, tengok prinsip yang kedua. Apa prinsip yang kedua? Kesetiaan kepada raja dan negara. Bila disebut raja, raja paling tinggi adalah Yang di-Pertuan Agong, ketua negara. Raja-raja Melayu yang lain adalah ketua negeri. Ingatlah, bila disebut kesetiaan kepada raja, raja dahulu itu, raja paling tinggi raja apa? Yang di-Pertuan Agong, iaitu ketua negara. Raja-raja lain juga adalah ketua, iaitu ketua negeri. Raja menjadi simbol penyatuan rakyat. Ya, semua rakyat di Malaysia ni bersatu kerana siapa? Kerana adanya raja. Dan raja juga menjadi pelindung hak istimewa rakyat ataupun peribumi. Jadi raja menjadi apa simbol? 2 simbol. Yang pertama, penyatuan rakyat. Dan yang kedua, pelindung hak istimewa rakyat. Jadi rakyat kena buat apa dengan raja? Rakyat harus taat kepada raja. Disebabkan raja dah menjadi penyatuan kita dan raja lah yang melindungi kita. Jadi kita sebagai rakyat harus mentaati raja. Rakyat yang derhaka pada raja juga bermaksud derhaka pada negaranya sendiri. Cikgu ulang balik lah. Bila disebut kesetiaan kepada raja dan negara, bila disebut raja, raja paling tinggi apa? Yang di-Pertuan Agong, iaitu ketua negara. Raja-raja Melayu yang lain, ketua negeri. Raja menjadi berapa simbol? 2 simbol. Yang pertama, penyatuan rakyat. Dan yang kedua, melindungi hak istimewa rakyat. Bila disebut raja menyatukan kita, raja melindungi hak istimewa kita. Jadi apa tanggungjawab kita sebagai rakyat? Rakyat mestilah taat pada raja. Rakyat yang mendahaka kepada raja bermaksud rakyat itu telah mendahaka kepada negaranya sendiri.
Jadi kita ulang balik. Prinsip yang pertama tadi apa? Prinsip yang pertama tadi adalah kepercayaan kepada Tuhan. Orang yang percaya pada Tuhan ni adalah orang yang mudah untuk diurus. Kerana apa mudah diurus? Sebab dia mempunyai sikap baik dan juga bertanggungjawab. Bila disebut yang kedua, kesetiaan pada raja dan negara. Raja paling tinggi adalah yang di-Pertuan Agong, ketua negara. Raja-raja Melayu yang lain, ketua negeri. Raja menjadi apa simbol? Dua simbol. Perlindungan dan penyatuan. Perlindungan dan juga penyatuan kepada rakyat-rakyat. Jadi rakyat apa tanggungjawab? Taat kepada raja. Rakyat tidak boleh mendahaka. Kalau mendahaka bermaksud rakyat telah menderhaka pada negara. Okey, tengok prinsip yang ketiga, iaitu keluhuran perlembagaan. Perlembagaan merupakan undang-undang utama bagi sesebuah negara. Ingatlah, perlembagaan ini adalah undang-undang yang utama. Jadi rakyat harus terima dan patuh pada perlembagaan. Apa tanggungjawab rakyat kepada perlembagaan? Rakyat kena terima dan patuh pada perlembagaan. Dah terima, kena patuh pula. Jadi bermaksud rakyat tidak boleh ingkar kepada perlembagaan negara. Cikgu ulang balik. Setakat ni dah berapa prinsip kita belajar? 3 prinsip. Yang pertama, kepercayaan kepada Tuhan. Orang yang percaya kepada Tuhan ni adalah orang yang mudah untuk diurus. Sebab apa? Sebab mereka ni orang yang baik dan bertanggungjawab. Yang kedua, kesetiaan pada raja dan negara. Raja paling tinggi yang di-Pertuan Agong, ketua negara. Raja-raja Melayu yang lain, ketua negeri. Ada berapa tanggungjawab raja yang menjadi simbol pada rakyat? Ada 2 simbol. Yang pertama, perlindungan. Yang kedua, penyatuan. Jadi rakyat kena taat. Kalau rakyat mendahaka, bermaksud mendahaka kepada negara. Dan yang ketiga, keluhuran perlembagaan. Perlembagaan ni adalah undang-undang utama. Ingat, apa tanggungjawab rakyat kepada perlembagaan? Rakyat kena terima perlembagaan dan patuh pada perlembagaan. Okey, kita tengok prinsip yang keempat, iaitu kedaulatan undang-undang. Rakyat harus menghormati undang-undang dengan tidak melakukan kesalahan jenayah. Bila ada undang-undang, rakyat buat kesalahan jenayah tak buat dah, tak berani buat. Bila tak berani buat, bermaksud rakyat tu anggap undang-undang ni sebagai apa? Rakyat tu menghormati undang-undang. Bila rakyat menghormati undang-undang, rakyat akan buat kesalahan jenayah dah? Tidak buat lagi dah. Jadi negara dan kehidupan rakyat akan menjadi aman dan damai. Sekiranya rakyat itu mencuri, membunuh orang, bermaksud rakyat menghormati undang-undang tak? Tidak menghormati. Jadi tanggungjawab rakyat kepada undang-undang, menghormati undang-undang agar negara menjadi aman dan damai. Okey, cikgu ulang balik. Setakat ni apa prinsip? Rukun negara kita belajar dah 4 prinsip. Yang pertama, kepercayaan kepada Tuhan. Ingatlah, orang yang percaya pada Tuhan ni orang yang mudah untuk diurus. Kenapa mudah diurus? Sebab dia orang yang baik dan bertanggungjawab. Betul ke orang yang ada agama ni, orang yang berpegang pada agama ni orang baik? Ya, orang yang sangat baik. Okey, yang kedua, kesetiaan pada raja dan negara. Raja paling tinggi, Agong, ketua negara. Raja-raja Melayu yang lain, ketua negeri. Raja menjadi apa simbol? 2 simbol. Penyatuan dan perlindungan kepada rakyat. Jadi rakyat kena taat. Rakyat tak boleh mendahaka. Kalau mendahaka bermaksud rakyat telah mendahaka kepada negara. Yang ketiga, keluhuran perlembagaan. Perlembagaan ni adalah undang-undang utama. Apa tanggungjawab rakyat pada perlembagaan? Rakyat kena terima dan patuh pada perlembagaan. Dan yang keempat, kedaulatan undang-undang. Apa tanggungjawab rakyat kepada undang-undang? Menghormati undang-undang dengan tidak melakukan kesalahan jenayah. Jadi negara akan menjadi aman dan damai. Bila tak ada perompak, tak ada pembunuh, tak ada perogoh bersiri, jadi kehidupan kita jadi aman damai tak? Ya, sangat aman. Kita dah tak takut dah hidup dalam rumah kita pun, kita dah tak takut dah. Sebab kehidupan kita aman dan damai. Okey, last sekali prinsip yang kelima, iaitu kesopanan dan kesusilaan. Tengok, kesopanan dan kesusilaan ni adalah nilai-nilai murni yang melambangkan kepribadian seseorang. Ya, bila kita sopan, bila kita mempunyai susila yang tinggi, itu merujuk pada kepribadian diri kita. Ingatlah, kesopanan dan kesusilaan itu adalah nilai-nilai murni yang menunjukkan kepribadian seseorang. Ianya menjamin kehidupan yang harmoni
penyayang dan saling hormat menghormati. Kehidupan kita akan jadi harmoni, kita akan saling sayang menyayangi dan saling hormat menghormati. Dan sayang kita hormat pula. Jadi kesopanan dan kesilahan ini merujuk pada apa? Nilai-nilai murni yang merujuk pada kepribadian diri kita sendiri. Jadi kehidupan kita akan jadi macam mana? Kehidupan akan menjadi harmoni, sayang menyayangi, menghormati dan lain-lain. Jadi cikgu ulang balik. Ada berapa semua prinsip rukun negara? Okey, kita buat macam ikrar ni. Yang pertama, kepercayaan kepada Tuhan. Bila kita percaya kepada Tuhan, bermaksud orang yang percaya pada Tuhan ni orang yang mudah untuk diurus. Kenapa mudah diurus? Sebab mereka ni orang baik dan bertanggungjawab. Yang kedua, kesetiaan pada raja dan negara. Bila disebut raja, raja tertinggi yang di-Pertuan Agong, ketua negara, raja-raja Melayu yang lain, ketua negeri. Raja menjadi berapa simbol? 2 simbol. Penyatuan dengan perlindungan kepada hak istimewa rakyat. Jadi apa tanggungjawab rakyat? Rakyat kena taat pada raja. Tak boleh mendahaka. Bila dahaka pada raja bermaksud telah dahaka kepada negara. Yang ketiga, keluhuran perlembagaan. Maksud perlembagaan adalah undang-undang utama. Apa tanggungjawab kita pada perlembagaan? Menerima dan patuh pada perlembagaan. Yang keempat, kedaulatan undang-undang. Apa tanggungjawab kita pada undang-undang? Menghormati undang-undang dengan tidak melakukan kesalahan jenayah. Jadi kehidupan menjadi aman dan damai. Last sekali, kesopanan dan kesusilaan. Kesopanan dan kesusilaan itu benda apa? Dia merujuk pada nilai-nilai murni yang menjadi kepribadian seseorang. Jadi kehidupan menjadi harmoni, saling sayang, menyayangi, hormat, menghormati dan lain-lain. Okey, kita tengok. Analisis kekerapan 48 untuk kertas 2 dalam SPM 2010 hingga 2019. Tengok yang warna merah tu adalah SPM sebenar, kuning tu adalah SPM ulangan. Tengok yang SPM sebenar dulu. 2010 naik, 2011 tak naik, 2012 tak naik, 2013 naik, 14 naik, 15 naik, 16 naik, 17 naik, 18 naik, 19 naik. Bermula 2013 sampai 2019. Sentiasa naik, tak pernah miss lagi. Bermaksud telah 7 tahun naik daripada 2013 sampai 2019. Adakah 2020 akan naik? Ya, berkemungkinan akan naik lagi. Tolong bagi perhatian juga untuk bab 8. Tengok SPM ulangan. 14 ulangan naik, 15 ulangan naik, 2 soalan. Soalan struktur dengan esei. 16 ulangan naik, 17 ulangan tak naik, 18 ulangan naik, 19 ulangan naik. Bagi pelajar yang nak ambil SPM pada tahun 2020, tengok yang warna merah tu SPM sebenar. Cikgu ulang balik dia punya trend lah. Naik, tak naik, tak naik. Naik, 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 naik. 2020 berkemungkinan akan naik. Okey, tengok analisis kekerapan tajuk untuk kertas 2 yang kita belajar tadi daripada 2010 sampai 2019. Tajuk apa yang kita belajar tadi? Rukun negara. Tengok dalam analisis tu, rukun negara ni tak pernah lagi ditanya dalam SPM yang sebenar-benarnya. Tak pernah tanya lagi. Tapi dalam SPM ulangan baru sekali ditanya, iaitu SPM ulangan 2016 ulangan. Bermaksud bagi pelajar yang ambil SPM pada tahun 2020 ni, tolong bagi perhatian yang sangat-sangat untuk tajuk rukun negara ni. Tolong bagi perhatian yang serius untuk tajuk ni. Okey, kita tengok contoh soalan struktur. Markahnya 244. Okey, kita tengok satu persatu. A dulu. Soalan A ditanya, apakah matlamat rukun negara? Apakah ada soalan? Matlamat rukun negara. Ada formula tak? Ya, ada. Apa formula dah? Baju 5 ada di sayap pasaraya. Okey, tengok di ruangan jawapan. Di ruangan jawapan dia ada sediakan ruangan 1 Roman dengan 2 Roman. Bermaksud soalan struktur ni kena jawab terus. Tak payah lagi buat ayat. Pasal apa tak payah buat ayat? Sebab dia ada ruangan 1 Roman, 2 Roman. Kalau tak ada 1 Roman, 2 Roman, baru kena buat ayat. Jadi soalan yang ada 1 Roman, 2 Roman ni kena buat macam mana? Kena jawab terus. Tengok balik formula. Formula yang pertama apa? Baju. Merujuk pada perpaduan. Jadi 1 Roman tu tulis perpaduan diperkukuhkan. 2 Roman pula. 5 merujuk dah. Masyarakat yang liberal. Jadi tulis mewujudkan masyarakat yang liberal terhadap budaya yang pelbagai. Ada lagi tak matlamat yang lain? Matlamat yang ketiga apa? Ingat balik formula. Baju 5 ada. Ada tu apa? Mewujudkan masyarakat yang adil dari segi ekonomi. D tu apa? Mewujudkan masyarakat yang demokratik. Sayap tu apa? Mewujudkan masyarakat yang sains. Dan last sekali, pasaraya tu apa? Mewujudkan masyarakat yang progresif. Okey, tengok soalan B.
Nyatakan prinsip rukun negara. Apa ganda soalan? Prinsip rukun negara. Ada berapa prinsip semua? Ada 5 prinsip. Ingat balik, yang pertama, kepercayaan pada Tuhan. Yang kedua, setiaan pada raja dan negara. Yang ketiga, keluhuran perlembagaan. Yang keempat, kedaulatan undang. Yang kelima, kesopanan dan kesusilaan. Tengok di ruangan jawapan soalan serutu ni ada ruangan 1 Roman dengan 2 Roman tak? Tak ada. Jadi bermaksud kena jawab dalam bentuk ayat. Setiap ayat wajib ada apa? Ada pembuka. Tengok apa pembukanya. Prinsip rukun negara ialah kepercayaan kepada Tuhan, titik. Lepas titik, penanda wacana apa cikgu ajak? Number. Ingatlah number. Iaitu kedua, koma. Kesetiaan kepada raja dan negara, titik. Lepas kedua, ketiga, koma. Keluhuran perlembagaan, titik. Lepas ketiga, keempat, koma. Kedaulatan undang-undang. Ada lagi tak? Ada satu lagi. Jadi, lepas keempat, kelima, kesopanan dan kesusilaan. Pandainya. Okey, last sekali tengok soalan C untuk struktur. Soalannya, sejauh manakah matlamat rukun negara berjaya direalisasikan oleh rakyat Malaysia pada hari ini? Apa kehendak soalan? Matlamat rukun negara berjaya direalisasikan. Okey, tengok formula matlamat tadi apa? Baju 5 ada di sayap pasaraya. Kita berjaya dah realisasikan ke semua. Tengok di ruangan jawapan ni ada ruangan 1 Roman, 2 Roman dah tak ada. Jadi bermaksud kena jawab dalam bentuk ayat. Ayat wajib ada pembuka. Tengok pembukanya. Matlamat rukun negara berjaya direalisasikan oleh rakyat Malaysia pada hari ini ialah rakyat hidup bersatu padu, titik. Lepas titik, penanda wacana apa yang cikgu ajak? Number, iaitu kedua, koma. Tiada berlakunya rusuhan atau huru-hara, titik. Lepas kedua, ketiga, wujud tolak ansur antara kaum, titik. Lepas ketiga, keempat, terjalin hubungan silaturahim dengan pelbagai kaum. Kalau nak orang masuk matlamat itu juga boleh tak? Boleh. Apa matlamat yang pertama tadi? Baju tu lah, perpaduan. Jadi lepas titik, tulis kelima. Perpaduan semakin utuh antara kaum. Ya. 5 tu apa? Liberal. Jadi lepas kelima, keenam. Masyarakat bersedia menerima pelbagai budaya di dalam negara. Ada tu apa? Adil. Masyarakat menguasai ekonomi dengan cara yang adil. Ya, semua kaum menguasai ekonomi dengan cara yang adil. Okey, kemudiannya kita tengok contoh soalan esei. Markahnya 488. Okey, kita tengok satu persatu. Soalan A dahulu. Soalannya tanya, jelaskan latar belakang pembentukan rukun negara. Apa ganda soalan? Latar belakang rukun negara. Ingat lagi tak rukun negara ni tercipta selepas peristiwa rusuhan kaum pada 13 Mei 1969. Okey, seperti biasa soalan esei wajib ada apa? Ada pembuka. Tengok pembukanya. Latar belakang pembentukan rukun negara ialah kesan daripada peristiwa rusuhan kaum pada 13 Mei 1969. Titik. Peristiwa itu mengancam keselamatan negara, titik. Pentadbiran negara diambil alih oleh Mageran, titik. Mageran menubuhkan Majlis Perundingan Negara untuk membincangkan isu berkaitan perpaduan negara, titik. Hasil daripada perbincangan tersebut, pembentukan ideologi negara iaitu rukun negara. Dan rukun negara diisytiharkan pada 31 Ogos 1970. Pandainya. Okey, tengok soalan B. Apa pertanyaan soalan B? Soalan B ditanya, terangkan prinsip rukun negara. Apa kehendak soalan tu? Dia nak kita hurai tentang prinsip rukun negara. Ada berapa prinsip semua rukun negara? Ada 5 prinsip. Ingat balik 5 tu. Kepercayaan pada Tuhan, kesetiaan pada raja negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang, kesopanan dan kesusilaan. Soalan esei ni seperti biasa pembukanya ialah yang pertama, prinsip rukun negara ialah kepercayaan pada Tuhan, titik. Ingat, rakyat yang percaya pada Tuhan ni rakyat yang mudah untuk diurus. Rakyat yang beragama mudah diurus, titik. Menjadi orang yang baik dan bertanggungjawab. Perlembagaan Malaysia menetapkan agama Islam, agama rasmi dan agama lain bebas diamalkan. Kemudian selang sikit masuk perenggan yang kedua, masuk penanda wacana. Penanda wacana apa yang cikgu ajak? Guna number. Jadi prinsip kedua ialah kesetiaan kepada raja dan negara, titik. Yang di-Pertuan Agong merupakan ketua negara dan Raja Melayu merupakan ketua negeri. Lepas titik, sambung lagi.
Raja menjadi dua simbol, iaitu penyatuan rakyat dan perlindungan hak istimewa rakyat atau pribumi. Jadi apa tanggungjawab rakyat lepas dilindungi oleh raja? Rakyat harus taat pada raja dan rakyat tidak boleh mendahaka pada raja, kerana jika mendahaka pada raja, bermaksud rakyat telah mendahaka kepada negaranya sendiri. Dua prinsip itu sajakah yang ada? Ada lagi berapa prinsip lagi? 3 lagi. Jadi prinsip yang ketiga apa dah? Keluhuran perlembagaan, iaitu perlembagaan merujuk pada undang-undang utama. Tanggungjawab rakyat ialah menerima dan patuh pada perlembagaan. Titik. Prinsip yang keempat, kedaulatan undang-undang. Rakyat harus menghormati dan tidak melakukan kesalahan jenayah. Hal ini menjadikan negara menjadi aman dan damai. Dan last sekali, kesopanan dan kesusilaan, merujuk pada nilai-nilai murni yang merujuk pada kepribadian hidup seseorang, Jadi bila mengamalkan kesopanan dan kesusilaan, kehidupan menjadi sayang menyayangi, hormat menghormati, dan juga harmoni. Last sekali tengok soalan C. Bagaimanakah anda mengamalkan prinsip hukum negara dalam kehidupan seharian? Berikan penjelasan anda. Apakah anda soalan? Bagaimanakah? Bulatkan bagaimanakah. Bagaimanakah tu dulu. Bagaimanakah merujuk apa? Cara. Ya. Jadi apakah anda kedua? Cara mengamalkan prinsip hukum negara dalam kehidupan seharian. Jadi pembuka untuk soalan C ni, cara saya mengamalkan prinsip hukum negara dalam kehidupan seharian ialah berpegang teguh pada agama dan kepercayaan. Titik. Hal ini agar dapat mewujudkan sikap menghormati agama kaum lain. Titik. Kesannya, keamanan negara dapat dikekalkan. Ya, bila kita hormat agama kaum lain, keamanan dapat dikekalkan tak? Ya, akan dapat dikekalkan. Tapi kalau kita mengutuk, mengumpat serta merosakkan tempat ibadat agama lain, negara akan jadi aman tak? Tak, tidak akan aman. Berlaku banyak rusuhan. Jadi caranya, kita berpegang teguh kepada agama dan kepercayaan kita dan hormat pada agama orang lain. Cara yang kedua, penanda wacana cikgu ajak number. Jadi, cara kedua ialah tidak derhaka pada raja dan negara. Contohnya, tidak menghina institusi raja. Hal ini agar rakyat dapat menumpukan taat setia yang tidak berbelah bahagi kepada Yang di-Pertuan Agong dan negara. Ya. Tidak menghina institusi negara dan tidak derhaka kepada negara. Bila kita tidak derhaka, bermaksud kita akan jadi rakyat yang sangat taat dan setia pada agung dan negara kita sendiri. Dan cara yang ketiga ialah mematuhi perlembagaan negara. Hal ini dengan tidak mempertikaikan kandungan perlembagaan negara. Contohnya, tidak mempertikaikan hak istimewa orang Melayu. Kesannya menjamin kehidupan yang sejahtera. Okey, hanya sekadar itu sahaja daripada cikgu. Kita jumpa lagi dalam kelas sejarah seterusnya. Permintaan cikgu yang terakhir, tolong subscribe video cikgu ni agar cikgu boleh menambah lagi tajuk-tajuk yang lain. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.